sejauh 500 meter dari pintu sekolah tersebut. Dalam babak-babak di mana terdapat banyak pihak yang membantah Puan Gita Rani membuat perubahan terhadap sekolah tersebut yang berkaitan dengan konteks teori konflik, saya ada satu aspek yang ingin saya kongsikan, iaitu pertentangan kepentingan. Mungkin terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeza berkaitan dengan perubahan yang dicadangkan oleh Puan Gita Rani. Contohnya, ada guru-guru atau staf sekolah yang merasa perubahan tersebut akan mengganggu kedudukan atau keuntungan mereka sendiri. Ini boleh mencetuskan teori yang kedua iaitu teori funksionalisme. Teori funksionalisme ini dia melibatkan masyarakat. Bila melibatkan masyarakat, masyarakat ini akan ada fungsi dan peranan tersendiri, di mana fungsi dan peranan ini diperlukan di antara satu sama lain untuk memastikan segala objektif dan matlamat yang telah ditetapkan itu dapat dicapai. Disebabkan itu juga, ia tidak dibolehkan untuk bergerak secara solo ataupun bersendirian kerana akan berlaku sebarang krisis ataupun juga kegagalan terhadap mencapai objektif tersebut. Institusi sosial ini adalah hubungan di antara pelajar dan juga guru, di mana mereka memerlukan di antara satu sama lain untuk memastikan objektif yang telah ditetapkan oleh sekolah itu dapat dicapai oleh kedua-dua pihak ini. Sebagai contoh yang kita boleh lihat melalui cerita Rachasti ini, di mana guru besar mereka iaitu Gita Rani telah mewujudkan satu aktiviti core curriculum, di mana aktiviti core curriculum ini akan melibatkan beberapa pihak, iaitu dari segi guru, dari segi pelajar, pihak atasan, pihak bawahan, di mana mereka perlu bekerjasama untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Di dalam aktiviti core curriculum ini, beliau telah berjaya menonjolkan bakat-bakat yang ada di dalam diri pelajar tersebut. Di antara bakat-bakat yang berjaya dicungkil dan ditonjolkan oleh beliau ialah seperti pelajar yang boleh berlari, pelajar yang boleh bernyanyi, boleh berlakon, boleh memberikan pengucapan awam. Dan di sini pelajar mereka telah menghadiri ataupun telah menyertai satu pertandingan core curriculum, dan mereka telah berjaya memenangi pertandingan tersebut dan telah berjaya mengharumkan nama sekolah tersebut. Di sini kita dapat lihat di mana pengetua iaitu Gita Rani telah berjaya mendedahkan nilai-nilai kebaikan kepada pelajar tersebut, iaitu seperti menepati masa dari segi hadir ke latihan, mereka datang ke latihan mengikut masa yang telah ditetapkan, berdisiplin dari segi menghadiri latihan yang telah ditetapkan, menghadirkan diri dengan pakaian yang telah ditetapkan, dan mereka juga telah menghormati tenaga pengajar mereka. Teori sosiologi. Jadi kita tahu bahawa komunikasi merupakan elemen yang terpenting dalam teori ini. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui komunikasi kita dapat memberi reaksi di antara penyampai dan penerima. Dalam filem Rachasti ini, ia membuka luas mata penonton terhadap reaksi guru, murid, pentadbiran dan ibu bapa. Scene pertama yang diambil ialah daripada minit 16.36 sehinggalah 17.40, iaitu pada awalnya pelajar sekolah itu menganggap guru kita berperwatakan garang kerana pertengkarannya dengan penjual rokok di luar sekolah. Namun, setelah guru kita menolongnya akibat terjatuh, ia mengubah perspektif pelajar tersebut bahawa sikap guru kita ini tidaklah seperti yang dicanang-canangkan oleh orang lain. Guru kita berjaya menampilkan sasiah terpujinya sehingga pelajar tersebut tertarik dengan personaliti guru kita. Dalam scene ini, saya merumuskan bahawa tindakan guru kita
ini saya ingin menceritakan hubung kait antara teori feminisme dengan filem bertajuk Rakchasi. Pada dasarnya kita tahu teori feminisme itu adalah bergantung kepada feminisme, perkataan feminisme itu sendiri. Okey, feminisme ini kita tahu dia merujuk kepada kaum wanita. Jadi maksud teori feminisme ialah dia menuntut hak ketaksamaan jantina terhadap kaum wanita untuk membentuk pengalaman dan hubungan yang adil antara konstruk sosial dalam masyarakat kita. Jadi, berdasarkan kepada filem Rakchasi itu sendiri, kita dapat saksikan Gita Rani yang merupakan perempuan adalah pengetua kepada sekolah itu. Tetapi, dia sering mendapat tentangan oleh penolong guru besar di sekolah itu pada ketika itu yang merupakan seorang lelaki. Kerana penolong guru besar itu dia merasakan perempuan ni tidak layak untuk memegang apa-apa jawatan dalam sesebuah organisasi dan tidak layak untuk melakukan sebarang perubahan terhadap sistem sekolah itu sendiri. Jadi, selain daripada itu, kita dapat saksikan bahawa penolong guru besar tu dia mencabuli kehormatan serta mengambil kesempatan ke atas guru-guru perempuan yang pada ketika itu juga bertugas di sekolah itu. Kerana dia beranggapan bahawa guru perempuan ni tiada kuasa dan tidak akan melawan. Mereka ni lemah. Jadi dia merasakan mereka akan takut dengan dia sebab dia ialah seorang lelaki. Jadi di sini di mana kita dapat saksikan aplikasi antara teori feminisme di dalam babak-babak cerita filem Rakchasi itu sendiri. Dalam filem Rakchasi, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan di sekolah. Yang pertama, memerhati dan mengenal pasti masalah. Sebagai seorang pengetua, Gita Rani menjalankan tanggungjawab untuk melakukan pemantauan atau observation di sekitar kawasan sekolahnya. Beliau telah kenal pasti masalah, melakukan pembaharuan dan juga penambahbaikan. Yang kedua, mempunyai strategi atau perancangan yang rapi. Pentadbir mempunyai perancangan dan sasaran yang dikenali sebagai KPI. Sebagai contoh, yang dilakukan oleh Gita Rani ketika mula-mula berkhidmat di sekolahnya. Yang ketiga, mempunyai teknik mengajar. Sebagai seorang pentadbir juga menjadi pemudah cara kepada guru-guru untuk mempelbagaikan kaedah mengajar supaya pembelajaran menjadi lebih kreatif dan menarik. Dan yang terakhir sekali, mengenal pasti atau menguji kebolehan guru. Cara ini adalah untuk mempertingkatkan lagi cara mengajar supaya terdapat perubahan yang baik dalam pembelajaran. Apa yang kita boleh simpulkan dalam filem Rakchasi ini adalah filem ini telah menerangkan tentang berlakunya ketidaksamaan sosial dalam kalangan masyarakat kerana terdapat golongan atasan dan juga golongan bawahan sehingga mencetuskan satu konflik di antara mereka. Tetapi, filem ini telah membuktikan bahawa semua golongan berhak mendapat pendidikan di sekolah secara adil dan saksama. Seterusnya, organisasi sosial sangat mempengaruhi tahap pencapaian di sekolah. Seperti dalam filem ini, mereka dapat mencapai satu kejayaan apabila semua pihak bersama-sama dalam melakukan tanggungjawab. Sebagai rumusan, filem ini boleh kita lihat bahawa guru sangat-sangat memainkan peranan penting ke arah pembentukan perpaduan di sekolah.